Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, mari seperti mana biasa kita mulakan kuliah mingguan kita. Sama-sama kita merendahkan diri, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya malam yang berbahagia ini sekali lagi Allah perkenankan kita sampai di tempat yang mulia ini untuk kita terus istiqamah dengan perkara-perkara yang kita yakin sangat benar, iaitu kita datang dengan niat yang tulus ikhlas untuk mencari-cari keberkatan majlis-majlis. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlis ini dengan doanya para malaikat. Kita datang dengan niat yang tulus ikhlas juga, di mana kita ingin mendapat siraman daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian Allah juga melimpahkan rahmat kepada kita, dan kita juga datang dengan niat yang tulus ikhlas untuk mencari nasihat yang mudah-mudahan dapat merubah kita daripada yang baik kepada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan keluarga kita daripada majlis ini, daripada masjid ini, kita menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci lagi murni ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk kepada 6 hari bulan Muharram. Bukan saja kita berpindah bulan, kita juga berpindah tahun daripada takwim Islam 1435 Hijrah kepada 1436 Hijrah. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita dapat bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang pertama dalam takwim Islam yang disebut bulan Muharram. Kehebatan bulan Muharram ini sehingga Allah cerita dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun menurut kiraan Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Alhamdulillah kita menang. Quran cakap 12 bulan, apapun agama, apapun budaya, kalendernya 12 bulan. Kita menang. Tapi Allah nak cerita lebih pada itu. Kata Allah, sejak mula aku ciptakan bumi, langit, cakrawala ini, sejak itulah dia tidak akan berubah. Tiap tahun tetap 12 bulan. Tapi kata Allah, minha, daripada 12 bulan itu arba'at hurum, ada 4 bulan haram. Dan hadis muttafaqun alaihi, Nabi SAW mentafsirkan yang dimaksudkan dengan bulan yang 4 bulan haram itu 3 bulan yang mutawalliyatun, yang berurutan. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, dan ini bulan yang pertama, bulan Muharram. Yang satu kata Nabi, baina Jumad wa Sya'ban, iaitu di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, iaitu bulan Rejab. So ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Sepakat ulama mengatakan yang dimasukkan bulan haram ini bulan haram berperang. Saat
ini kita agak sedih. Kalaulah 1400 tahun dahulu, lama sebelum Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila orang kafir nak masuk ke kota Mekah, tanah haram, untuk memecahkan Kaabah, Allah tak izinkan. Tanah haram ni haram berperang, haram angkat senjata. Apabila tentera Abraha ataupun tentera bergajah nak pecahkan Kaabah, Abdul Muttalib, Datuk Nabi SAW yang menjadi amir ketua daripada orang-orang Quraisy Mekah, dia cakap dengan Raja Abraha tu, katanya, bawa baliklah semua aku punya kuda-kuda, unta-unta, lembu-lembu. Raja Abraha diketawakan, macam gini punya terror. Ketua daripada orang Quraisy Mekah, orang curi lembu, kau pergi minta, kau tak kisah dengan Kaabah ke, aku datang nak pecahkan Kaabah. Kata Abdul Muttalib, Datuk Nabi, unta, lembu, kuda itu aku yang punya, aku nak minta balik. Satu Kaabah Allah yang punya, Allah lah yang akan jaga. Kau nak pecahkan, kau pergi pasal. Itu cerita dia. Allah tak izinkan kerana tanah haram. Kata Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat kami jadikan, kami balas, kami azabkan, yakni tentera yang bergajah. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Kami ubah, kami habiskan segala tipu daya mereka. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kami utus burung yang berbondong-bondong yang melimpar mereka dengan batu yang panas. Akhirnya kata Allah, ta'asim, mereka ni seumpama orang yang makan ulat. Apa yang kita nak sebut di sini, ini bulan haram, bulan gencatan senjata. Yang sepatutnya ini bulan kedamaian, bulan kemakmuran, bulan yang tak boleh berperang. Bulan ini Allah yang beritahu gencatan senjata. Kalau orang kafir nak pecahkan Kaabah, Allah tutus burung untuk melempar mereka. Saat ini orang Islam berperang, baik di Iraq, baik di Syria, dan di banyak tempat. Kalaulah orang kafir yang melanggar perintah Allah SWT, Allah azab. Bagaimana kalau orang Islam? Yang pelik, kadang-kadang kita orang Islam gencatan senjata daripada PBB, dia selut, dia boleh tangguh, dia boleh ikut. Ini gencatan senjata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan haram, dan dia bukan Muharram yang pertama, sudah 3-4 kali Muharram orang Islam perang sama orang Islam waktu di Mesir lagi. Pergolakan politik, orang dah tak kenal Quran lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita doa mudah-mudahan Allah tak turunkan azabnya, Allah tak turunkan bencana. Kerana kita dah tak faham lagi hari ni orang-orang politik ni, sampai mereka dah tak kenal lagi mana satu gencatan senjata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan kedamaian, bulan kemakmuran, bulan yang kita dilarang keras daripada berperang. Mudah-mudahan dia menjadikan pelajaran kepada kita juga. Oh, kadang-kadang setengah orang dia lupa bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Kita yang dhaif ini, kita yang jahil ini, alhamdulillah, mungkin kita tidak ada kepentingan, mungkin kita tidak ada agenda. Sebab itu kita selalu melalui Al-Quran untuk menjadikan panduan hidup kita. Mudah-mudahan seterusnya lah kita mahu menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, baik apapun bab, sekecil-kecil mana, apatah lagi yang besar, termasuk juga dalam rumah tangga kita. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan mereka dan ingatkan kita juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua kita daripada musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada segala macam malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik para jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada minggu lalu di mana kita dapat sambung lagi hadis yang kelima pada bab yang ke-65. Tak selesai-selesai. Kemarin dah berulang-ulang saya katakan, sungguh pun hadis ini kedudukannya tak berapa kuat, tetapi matan hadis ini semakna dengan banyak hadis-hadis sahih, dan dia tidak berlawan dengan mana-mana ayat Quran. Kita yakin Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf ataupun disebut sebagai Abu Zakaria, dia lebih alim daripada kita. Walaupun dia tahu hadis ini kedudukannya tak kuat,
tapi mungkin matanya yang nak dipelajari. Apabila dia tidak berlawan dengan hadis-hadis yang sahih, mudah-mudahan di sana sini bila kita baca, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Dan syarahnya agak panjang, kerana dia cerita tentang 7 halangan-halangan, 7 perkara yang bakal ini menundakan kita ataupun menjadi halangan sehingga kita tidak mampu melaksanakan amal-amal saleh. So cerita dia cerita yang penting. Ada 7 perkara dalam hadis ini, kata Nabi, dia kalau datang, waktu itu tak adalah peluang lagi kita nak melaksanakan kebajikan-kebajikan. Hari ini kalau kita lihat sudah hampir akhir zaman, ibadah haji yang sangat suci lagi mulia, ganjaran yang sangat besar, sampai Nabi sebut orang-orang yang bikin haji yang jauh daripada sifat-sifat yang dilarang, mereka kembali seperti mana bayi yang baru lahir. Maksudnya tak ada dosa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji ni bukan saja menyempurnakan rukun Islam yang kelima, bahkan ganjarannya sangat-sangat besar. Tak ada lagi ganjaran ilal jannah, kecuali surga. Dihapuskan segala dosa. Hebat sangat-sangat, orang perempuan lagi untung. Bila Aisyah tanya Rasulullah, apakah ada jihad bagi orang perempuan? Kata Nabi, na'am, ada. Tapi jihad yang tidak angkat senjata. Al-hajj wal umrah. Haji ataupun umrah. Artinya orang perempuan yang bikin haji ataupun umrah, dia bukan saja dapat ganjaran yang besar. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah menebus segala dosa-dosa yang lalu. Kalau dia bikin haji, bukan saja balik macam mana bayi yang baru lahir, tak ada dosa, pahalanya sampai besar surga. Orang perempuan plus, dia dapat satu lagi, macam orang laki-laki yang pergi jihad fi sabilillah. Tapi ibadah yang begitu suci lagi murni, hari ini susah untuk kita laksanakan. Betul tak? Keadaan bi'ah, suasana yang begitu hangat sehingga menyebabkan kita susah nak bikin haji. Hari ini milioner pun belum tentu boleh pergi haji. Sihat macam mana pun belum tentu boleh pergi haji. Nak mengingatkan kepada kita, hadis-hadis akhir zaman ini dijadi. Yang Nabi sebutkan ketika orang tu bawa dinar, duit banyak ni, pekik-pekik, tak ada orang miskin yang nak minta. Saat itu peluang pahala dah tak ada lagi. Haji. Kurban baru kita lalui, tak? Yang kita tahu sejak ke belakang ni Singapura sangat sulit untuk melakukan kurban. Harga mahal tak berapa sangat kita tu. Tapi dengan syarat-syarat dan macam-macam, sampai bukan saja haji ada kota, kambing nak masuk Singapura pun ada kota. Sampai macam itu sekali. Dia mengingatkan kepada kita sudah hampir masa sulit untuk mendapat pahala, lebih kurang macam gitu. Dan hadis ini menukuk nambah, akan ada beberapa perkara yang kalau dia berlaku menyebabkan kita juga susah untuk melaksanakan ibadah, untuk mendapat pahala, ataupun sulit untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan ataupun kebajikan. So kita dah cerita 3 yang diceritakan oleh Nabi SAW pada hadis ini, dan minggu lalu kita cerita yang ketiga yang kata Nabi, badiru bi'a'malis salihah sab'an. Saya kumpulkan dengan hadis Bukhari. Kata Nabi, bersegeralah kalian semua melaksanakan apa saja perkara-perkara yang bakal mendatangkan pahala. Albir, benda-benda yang baik, amal saleh, buat apa saja. Sebelum nanti datangnya satu masa yang disebutkan Nabi 7 sebab. Ada 7 perkara yang bakal menyebabkan manusia ketika itu dia tak akan dapat melaksanakan ibadah-ibadah. Dalam hadis ini yang pertama disebutkan, iaitu faqran, munsian. Apabila seseorang itu diuji dengan kefakiran, kemiskinan, yang lebih takut lagi kalau dia miskin sampai dia lupa halal dan haram. Itu kita dah bincang panjang lebar. Yang kedua kata Nabi SAW, ghinan, kekayaan, harta yang banyak, mutaghiyan. Tapi orang tadi lupa daratan. Orang tadi sombong, bongkak, lupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu lalu kita bincang yang ketiga. Yang ketiga yang Nabi sebut maradan mufsidan, iaitu
penyakit yang bakal merosak seseorang ataupun orang yang dilanda penyakit tadi. Ini minggu lalu panjang lebar kita cerita. Kita doa mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah tersebut. Apabila Allah uji seseorang dengan penyakit, takut-takut dalam hadis ini mufsidan, penyakit tadi merosak orang tadi. Kita dah buat contoh banyak minggu lalu. Di antara yang simple kita contohkan, selsema saja. Orang Indonesia cakap pilet. Selsema saja tak nak solat tak khusyuk. Selsema. Belum lagi penyakit kronik, sikit-sikit. Sikit saja Allah kasih sakit, susah nak khusyuk. Belum lagi yakni demam. Belum lagi sakit gigi, dia cari peluang tak nak datang belajar. Sakit gigi. Apatah lagi kalau penyakit-penyakit kronik. Maka logikal, apabila seseorang ditimpa dengan penyakit, biasanya dia menyulitkan seseorang itu melakukan kebaikan. Sakit tak dapat datang belajar, tak dapatlah pahala. Malaikat tak doakan dia tak? Tak sama doa dalam masjid dengan doa di rumah, tak sama. Doa di masjid, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkatilah terhadap kami tentang rezeki yang kau berikan kepada kami. Di rumah Allah ni malaikat berkerumun, tak sama. Dengan dekat pasar anda doa, ya Allah berkati rezeki kami, kuat shoppingnya, kuat laju sikit. Tak sama. Bila anda duduk kat rumah, anda tak dinaungi oleh para malaikat dan anda rugi tak dapat doa daripada malaikat itu. Anda tak datang belajar agama, anda tak dapat pahala. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang susah payah menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan dia jalan ke syurga. Anda tak dapat itu. Pasal apa? Cuma sakit gigi, cuma rasa macam nak demam. Kadang-kadang tak demam pun, semalam menggeledi habis. Bukan main, mengkereng. Tadi lepas asar dia mulai nak demam, rasa macam tak sedap badan, macam gitu. Kadang macam gitu aja. Orang yang ditimpakan musibah ataupun diuji dengan penyakit, peluang untuk zakat berkurangan. Kenapa? Karena habis hartanya tadi dibuat untuk mengubat. Sebab itu kita kesian dengan orang-orang yang diuji dengan penyakit-penyakit kronik. Kalaulah bank dah tak ada lagi kosong, nak zakat apa? Waktu itu infak, sedekah dan sebagainya. So dalil dalam hadis ini menjadikan kenyataan kepada kita bahawa seseorang yang kalau dia ditimpakan ujian penyakit, biasanya sulit untuk mereka melakukan kebajikan dan kebaikan. Maka itu hadis ini sangat baik untuk kita jadikan pelajaran. Kata Nabi, badiru bi a'malis salihah. Bersegeralah kamu sekalian untuk berlumba-lumba. Bersegeralah laksanakan apa saja amalan-amalan yang baik yang bakal mendatangkan pahala. Buat sebelum nanti akan datang 7 perkara. Yang 7 perkara itu menjadi penyebab kamu tak dapat lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, saya ulang, faqran, kemiskinan, munsian, sehingga orang tadi lupa halal haram pasal nak hidup. Yang kedua, ghina, kekayaan, harta banyak tapi mutghiyan, tara, jadi orang yang melampaui batas. Yang ketiga, maradan, penyakit-penyakit sehingga menjadikan orang tadi mufsidan, fasad, rosak sehingga dia hilang akal sampai dia melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama-tama minggu lalu kita sebutkan pengajarannya sekarang. Sebelum kita diuji dengan penyakit dan kita doa wal-iyazubillah di rumah Allah, kita minta ramai-ramai, wallahu musta'an, ya Allah, tempat yang sebaik-baik minta perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala minta. Sebelum kita diuji dengan penyakit, sebelum kita diuji dengan kemiskinan, sekarang ni buat seberapa banyak amal yang kita boleh. Itu approach daripada hadis ini. Ini natijah yang Nabi mahu pada hadis ini. Kita sebutkan minggu lalu panjang lebar. Yang kedua, al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Orang putih baru kenal, orang Arab lama dah sebut. Orang Melayu cakap pencegahan lebih baik daripada mengubat.
Sebelum kita diuji dengan penyakit, hari ini sihat dia tak? Mau jaga kesihatan, jaga betul-betul. Kita buatkan contoh minggu lalu panjang lebar. Tapi minggu lalu kita sebut macam mana anda jaga pun tak, kita tidak ada penyakit proof, babe. Tak ada baju besi yang kita pakai, penyakit pak lagi. Boleh elak? Tak boleh, tak boleh. Bukan saja Nabi ni sakit. Sebab itu ada Nabi-Nabi yang disebut ulul azmi. Nabi-Nabi yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Ayub umpamanya. Nabi yang diuji dengan penyakit yang sangat seram, tak? Nabi Muhammad di antara Nabi yang sering sakit juga. Sahabat-sahabat Nabi orang yang first grade, kata Nabi, khairu ummati khairu qarni, kata Nabi, sebaik-baik umatku qarni, orang yang hidup pada kurunku, yakni aku dan sahabat-sahabatku. Tak ada orang yang lebih baik lagi. Dia wali ke, dia apa ke, nombor 15. Selepas Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahu alaihim ajma'in. Mereka ni orang yang first class, first grade. Mereka juga sakit, dan sakit mereka kalau kita lihat seram-seram. Next kata Nabi, summal ladina yalunahum, kemudian orang yang hidup selepas mereka, selepas sahabat-sahabat Nabi, ulama yang banyak. Kalau kita baca sejarah, mereka pun ditimpa sakit. Sakit tak? So kita tidak kebal daripada penyakit. Walaupun kita jaga kesihatan, kita tak kebal. Maka minggu lalu saya tutup dengan doa. Pakai senjata yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, ad-du'a silahul muslimin, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini senjata orang-orang mukmin. Kalau kita tak ada baju besi nak mengelakkan dari penyakit, kita dah buat segala-galanya. Makan kita jaga dengan suplemennya macam-macam. Kita pun jogging macam-macam. Anda ingat apa orang yang jogging tak kena sakit ke? Anda ingat apa orang jaga makan tak kena sakit ke? Tak? Minggu lalu kita cakap doktor pun sakit. Itu tak ada baju besi. Kita orang Islam pakai doa. Kata Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini adalah senjata orang-orang yang beriman. Sehingga kata Nabi, la yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak akan berubah takdir Allah. Di lain perkataan, Allah tidak akan ubah takdir. Kalau Allah nak takdirkan A, B, B. Tapi kata Nabi, illa bid-du'a, melainkan dengan doa. Bahasa kita lah, kalau Allah nak cakapkan macam gini umpamanya, tiba-tiba dengan doa kita, Allah palingkan. Lebih kurang macam gitu. Dia nak beritahu kepada kita, doa ni sangat-sangat penting. Minggu lalu kita tutup cerita tentang bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Masih ingat? Nampak muka macam lupa, satu orang, dua orang je yang angguk. Yang lain kira dah blur. Minggu lalu kita tutup satu benda yang sangat penting supaya kita hayati. Doa ni sangat penting. Dan kita kena yakin 1000%. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta pada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Sehingga kan dalam bab puasa tu di pertengahan ayat 183, 184, 185 bab puasa, dan 187 Allah tutup bab puasa. 186 Allah sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tiba-tiba kata Allah, Muhammad, kalau orang tanya tentang aku, kau cakap aku dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku akan perkenankan doa siapa-siapa hamba-Ku yang meminta kepadaku. Nak beritahu kepada kita, kita kena yakin 1000%. So ini kita cerita minggu lalu, salah satu daripada penyebab yang bakal orang-orang tadi tidak melakukan kebaikan apabila mereka diuji dengan penyakit. Sama-sama kita doa, minggu lalu kita dah buat contoh banyak, tak payah kita ulang. Pertama, kita doa mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala macam bentuk penyakit. Yang kedua, mudah-mudahan Allah sihatkan kita. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan kesabaran kepada orang-orang yang diuji dengan penyakit, dan mudah-mudahan Allah cepat-cepat sembuhkan mereka. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Kalau kita sihat, biasanya kita dapat beramal soleh. Baik, kembali kepada hadis ini. Hadis yang kelima pada bab yang ke-65 ataupun hadis yang ke-576 menurut urutan buku. Selepas Nabi mengatakan badiru bi'a'mali salihah sab'an. Hendaklah kalian semua bersegera melakukan apa saja perkara-perkara yang baik
sebelum datang 7 perkara. Yang pertama kata Nabi, faqran munsian, kemiskinan yang menjadikan orang tadi lupa terhadap agama. Yang kedua, ghinan mutghiyan, orang yang diberikan harta yang melimpah ruah tapi mereka jadi sombong, melampaui batas. Yang ketiga, maradan mufsidan, orang yang diuji dengan penyakit tiba-tiba merosakkan diri mereka. Yang keempat malam ini kita baca, kata Nabi, au haraman mufannidan. Kalau yang bawa buku tolong rujuk terjemahan dalam buku, dikatakan ataupun haraman, ketua bangkaan. Allahu Akbar, bahasa dia macam dia terjemahkan ketua bangkaan yang menyebabkan kurang akal fikiran. Dahsyat dia. Terjemahan je kita baca seram. Baca Arabnya tak apa seram, baca Melayunya jadi seram. Ha dengan ha dada, orang Melayu cakap haraman, bukan haraman. Haraman haram, haraman tua. Ini bahasa Arab ni dia sikit aja, baris atas baris bawah jadi lain. Mahraj kita sebut lain aja jadi lain, ya tak? Dia sebut Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawaiz. Hadis dhaif, tapi kecil-kecil kita bacalah. Allahumma tahir qalbi, ya Allah sucikanlah qalbi, hatiku. Cantiklah. Mudah-mudahan hati kita suci, bersih. Tapi kadang-kadang dia tak belajar tajwid. Allahumma tahir qalbi, ya Allah sucikanlah anjingku. Anjing dia, si kenit tu yang suci. Dia tak suci lagi. Qaf dengan kaf aja beza lah. So bahasa Arab ni dia macam gitu. So yang dimaksudkan di sini dengan ha, yang kita namakan ha di dada, haraman haraman, atau ya ini usia yang lanjut ataupun tua, mufaddidan, fanad, lemah ataupun nyanyuk juga boleh diartikan. Baik, kita terjemahkan bahasa kita. Yang keempat kata Nabi, ada benda yang bakal menyebabkan kamu nanti kurang berpeluang untuk mendapat pahala yang banyak. Kamu tak boleh lagi melaksanakan amal-amal soleh apabila kamu telah jadi tua. Yang tua tadi sampai lemah, nyanyuk, lebih kurang macam gitu. Jadi Nabi suruh kita bersegera, cepat-cepat, ya tak? Dan kalau kita baca hadis ini memang logik. Semakin hari kita hidup, biasanya semakin tua. Takkan semakin hari semakin muda. Kalau makin lama makin muda, saya pun nak tangkalnya. Siapa ada share kan? Kalau boleh jual, saya beli, insyaAllah. Tak ada. Makin hari makin muda pula. Dan apabila semakin lama semakin tua, lazimnya tua ni lemah. Biasanya orang tua ni lemah, tak berapa kuat. Tapi orang tua yang lemah ni, tapi dia beribadah, menyebabkan Allah tidak terbalikkan bumi ini. Dengar betul-betul. Kata Nabi, kalaulah tidak kerana orang tua yang masih lagi beribadah, anak-anak yang masih menyusu, dan ternakan-ternakan yang masih lagi berkeliaran dengan ibu mereka, dah lama aku terbalikkannya ini bumi ini. So yang dah tua-tua, maaf, tua jangan marah, cakap orang lama. Kalau yang dah senior-senior ni, tolong kita lah. Macam muda pula. Tolong orang yang muda ni kuat ibadat, jadi Allah kesian sikit. Nak beritahu kepada kita bahawa lazimnya apabila orang tu tua, biasanya dia lemah. Umur dah 80 biasa tak kuat nak puasa lah. Kita 60, 70 masih okey, 60, 50 okey. Orang dah 80 tetap-tetap, bukan nak tunggu maghrib. Pukul 10 je dia dah menggigil, tak kuat 80. Dia logika macam gitu. 80 tak kuat nak beribadat. Dia kuat dangdut aja, dangdut dia ligat sikit. Logik kereta yang dah lama, enjin